Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sentiasalah basahkan lidah kita dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bermunajat kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, anak-beranak kita, negeri kita, negara kita dan negara umat Islam seluruhnya dan alam seluruhnya daripada bencana virus COVID ataupun corona yang sedang berleluasa sekarang ini. Allahumma rfa'anna wa 'anil muslimin wa 'anil 'alam ajma' hadzal al-virus al-khatirati ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita dalam sebuah kitab nama dia Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk iaitu Al-Yawmil Akhir, iaitulah hari akhirat. Bila kita kata hari akhirat, dia bermula dengan apa? Dia bermula setelah berakhirnya tempoh alam barzakh. Alam barzakh iaitulah alam kubur yang telah kita bincangkan, dan anak rasa para jemaah sudah jelas perbincangan itu. Mana selagi manusia duduk dalam kubur berapa ribu tahun daripada zaman Adam, selagi tak kiamat, maka itu nama dia alam barzakh. Selepas tempoh alam barzakh berakhir, marinya kiamat, maka bermulalah satu lagi alam ataupun mari tiupan sangkakala yang pertama. Ketika itu mati segala perkara, binasa segala benda, kecuali 8 perkara yang telah kita bincang dalam siri yang lepas. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kemudian mari tiupan sekali yang kedua, ketika itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, bila kita kata beriman dengan hari akhirat, maka beriman hari akhirat itu salah satu daripada rukun iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Al-birra, kebajikan itu, man amana billahi wal yawmil akhir. Dan banyak kali Allah SWT kembarkan di antara beriman dengan Allah, hari akhirat. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dalam hadis tentang iman yang panjang, Nabi kita SAW telah bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi." Ini 6 rukun iman yang telah kita belajar. Apa makna beriman dengan hari akhirat? Apa makna beriman dengan hari akhirat? Makna dia apa? Jawabnya, at-tasdiqul jazim bimaji'i yaumil qiyamati wa ma yakunu fih. Al-tasdiqul jazim, dengan kedatangan hari kiamat dan apa-apa yang berlaku selepas daripadanya. Kita beriman dengan akan berlakunya kematian, dan kita yakin dan percaya dengan tanda-tanda alamat-alamat kiamat yang ada. Siapa diingkar dengan berlakunya hari akhirat, hari kiamat, maka orang itu terkeluar daripada agama Islam, wal'iyazubillah. Itulah dipanggil muqaddimah ataupun madkhal kepada al-imanu bil yaumil akhir. InsyaAllah dalam perbincangan kita pada kali ini, ana akan jelaskan kepada para penonton sekalian sifat-sifat beriman kepada hari akhirat. Apa dia sifat dia? InsyaAllah dalam kitab yang saya baca ni ada 11 sifat. Kemudian diikuti dengan perbincangan tentang asma, nama-nama hari akhirat. Dalam kitab kita ni telah menyenaraikan 15 nama.
Kemudian kita berbincang tentang bilakah kiamat, bagaimana pada bilakah akan berlakunya kiamat. InsyaAllah. Maka para jemaah sekalian, yang pertama sekali kita tengok kepada sifat-sifat hari kiamat. Sifat hari kiamat ni apa dia? Yang pertama, bila kita kata hari kiamat, yang pertama nama dia yaumu haqq la syakka fi wuqu'i. Iaitulah hari yang benar, tidak ada keraguan tentang berlakunya kiamat. Mana yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas wa inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Apa dia janji Allah Ta'ala? Nak matikan kamu, kemudian hidup balik kamu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu terpedaya dengan tipu daya dunia. Dunia ni macam-macam dia tipu kita. Tak? Dia kata kita ni panjang umur lagi lah, kita ni lambat lagi nak mati, kita ni macam-macam kita yang menyebabkan kita pun lara, kita pun leka, kita pun galik. Orang Kelantan kata galik, maknanya rasa lambat lagi nak mati, yang menyebabkan kita pun tak ada apa, tidak buat persiapan dan tidak ada persediaan yang cukup. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan kamu terpedaya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha pemurah pengampun sehingga kamu tidak bertaubat. Allahu Akbar. Ayat ini dalam surah Fatir ayat 5 dan sabda Nabi SAW, was-sa'atu haqqun, kiamat itu benar. Ini sifat yang pertama, makna hari yang benar yang tidak ada keraguan padanya. Yang kedua sifat hari kiamat, yaumun asirun 'alal kufar. Hari yang sangat susah, yang sangat payah, yang sangat gawat kepada orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab hari kiamat ini sudah tidak ada lagi amalan. Tempoh kita hidup di dunia sudah berakhir. Setiap orang akan menerima apa yang telah dia kerjakan di atas dunia dulu. Bagi orang kafir susah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Muddathir ayat 9 dengan 10. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Hari yang susah sangat. Hari yang payah sekali. Kepada siapa? Alal kafirin, ke atas orang kafir. Tidak senang bagi mereka nak melalui hari yang begitu gawat sebelum mereka dihumban ke dalam neraka wal-iyazubillah. Adapun amma 'alal mu'minin fahuwa yasirun, masya-Allah tabarakallah, orang beriman mudah aja. Masuk dalam kubur pun kubur luas mata memandang. Keluar daripada kubur, masya-Allah melintasi sirat ikut tarah turbo amalan. Ada orang yang melintasi sirat seperti kilat menyambar. Seperti kuda yang kencang, yang pantas. Seperti orang berlari maraton. Ada seperti orang merangkak dan ada orang yang kena cakup. Yang penting, mereka melalui jalan yang mudah, insya-Allah. Sifat yang keempat, yauma tuwaffa fih, pada hari dibalas, disempurnakan padanya setiap diri, setiap apa makasabat, apa yang telah mereka usahakan. Jadi hari kiamat ni panggil hari menyempurnakan balasan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Ali Imran ayat 25, Allah SWT telah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bagaimana keadaan apabila kamu dikumpulkan pada suatu hari yang tidak ada syak ragu padanya dan disempurnakan bagi setiap diri apa yang telah mereka usahakan di atas dunia itu tanpa ada sebarang bentuk kezaliman. Membuat baik, baiklah kita dapat. Kamu buat tak baik, itulah yang kamu dapat. Allahu Akbar. Maka hari kiamat itu dipanggil dengan nama hari menyempurnakan apa yang telah mereka usahakan.
Yang keempat disebut yaumun muhaddadun indallahi bi ajal. Hari yang Allah Ta'ala telah tetapkan satu tempoh yang telah ditetapkan. Kita kena yakin dan percaya tempoh itu akan datang. Lambat ke banyak, cepat ke lambat, yang penting dianya akan datang semula. La yataqaddam wa la yata'akhir an zalik. Dia tak boleh nak ke depan, tak boleh nak lewatkan, tak boleh nak cepat, tak boleh nak tangguhkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat 30. Qul lakum mi'adu yaumin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Allah katakanlah bagi kamu mi'ad. Mi'ad itu makna suatu hari. La tasta'khirun, yang tidak dilewatkan dan tidak dicepatkan. Tak ada. La cepat, wala lewat. Hari muhaddad Allah Ta'ala tak. Hari ini akan berlaku. Maka berlakulah dia. Kun fayakun. Yang kelima dia panggil yaumun qarib. Hari yang dekat. Hush. Macam mana kita kata dekat? Sudah ribu-ribu tahun dah. Zaman Nabi Adam lagi, zaman Nabi Nuh. Sudah disebut pada mereka akan bangkit semula. Tak bangkit-bangkit sampai hari ini. Kan? Nabi SAW sendiri dalam hadis Nabi kata, bu'istu ana wassa'atu kahataini. Nabi dia buat dua isyarat kan. Bu'istu ana wassa'ah kahataini. Dibangkitkan aku dengan tempoh nak kiamat macam ni je. Mana dekat sangat. Bukannya jauh kan. Dekat sangat. Tempoh nak kiamat terlalu dekat. Tapi dekat tak dekat pun sampai hari ni, berapa ribu tahun dah? 1441 tahun. Tak kiamat lagi. Lama dah tu. Itu untuk zaman kita, untuk umat-umat yang terdahulu, lagi lama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Hari yang kamu tengok jauh, tapi bagi kami dekat. Sebab surah Al-Ma'arij ayat 6 hingga 7, kata di para ulama, kullu atin qarib. Setiap benda yang datang, dekat. Macam kita hari ni. Setiap hari, kita semakin hampir dengan kiamat. Kita tak seduk mikir lah, nak hidup berapa tahun lagi, nak tunggu anak besar, nak tunggu macam-macam tunggu. Kan? Nak tunggu stabil tu, stabil ni. Kita kata tak usah duduk tunggu cakap banyak. Kalau sudah sampai tempoh dia, qarib, jadi dekat. Itu dia panggil hari kiamat ni. Sifat dia, yaumun qarib, hari yang hampir. Sebab apa hampir? Kullu atin qarib. Setiap benda yang datang itu, maka dia kira dekat. Setiap benda hak mari, jadi dekatlah dia. Tak boleh nak kata jauh dah. Masya Allah, tabarakallah. Yang keenam, sifat yang keenam, yaumu ya'ti baghtah. Pada hari datang secara baghtah ataupun faj'ah. Hari itu dia mari tiba-tiba ya tiup apa ni? Israfil tiup dia punya serunai, pop, mati habis. Kata di para ulama, bagaimana tinggi teknologi yang kamu belajar, bagaimana hebatnya kamu buat andaian-andaian, jangkaan ni, kan? Maka mustahil ada orang boleh tahu bilakah kiamat. Sebab tu jangan duk percaya. Ni ada setengah ulama ni dia berani, dia kira umur dunia ni berapa. Daripada kejadian dunia, kira-kira, dijangka pada tahun sekian. Kita pun kagum lah, duk keluar. Ini pandangan ulama ni. Tahun sekian akan berlaku kiamat. Lalu tahun tu tak kiamat juga. Nak kata apa? Kira pula. Tahun depan pula. Tak usah duk kira lah. Benda yang Allah Ta'ala sembunyi kita nak cari buat apa? Kan? Malaikat mari tanya Jibril alaihissalam, mari tanya Nabi SAW. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'alama binasai. Aku pun tak tahu, mu tak tahu. Tanya buat apa? Allah SWT telah sebut dalam Quran, bal ta'tihim baghtah. Kiamat itu datang baghtah, tiba-tiba ya. Dalam hadis, ada orang yang sedang jemur air tak sempat nak angkat. Ada orang tengah duk perah susu kambing dia tak sempat nak minum. Tiba-tiba, pom, mari dia punya malaikat Israfil tiup, mati. Dan kita kena ingat, tak usah jauh-jauh. Dalam awal-awal CD dulu kan kita dah bincang.
apabila matinya seorang, berlakunya kiamat. Kita tahu tak kita nak mati bila? Tahu ke tak? Saya baru je pergi hospital. Buat medical check up ni. Buat pemeriksaan kesihatan. Habis 1,000 lebih. Saya pergi satu hospital. Ustaz yang bawa saya ditunjuk. Dia kata, ni Ustaz, kita ada package cek kesihatan. Nak tengok jantung sihat ke tidak, nak tengok ni sihat ke tidak, tengok. Saya kata, berapa dia punya package ni? Dia kata 1,000 lebih. Kata, nak buat apa bayar 1,000 lebih? Baik aku beli makan-makan pakaian kepada anak-anak. Kemudian Ustaz tu senyum. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah buat dah pemeriksaan ni. Tak ada apa-apa. Selamat. Kita pun rasa happy nak panjang umur lagi. Tiba-tiba jantung sakit. Lepas periksa, jantung sakit. Padahal masa buat pemeriksaan tu, dia kata okey berlaku. Janganlah. Jadi yang pentingnya kita hari ni kena betulkan, jangan duduk sakit hati, jangan duduk sakit jiwa. Kita betulkan akidah kita, betulkan akhlak dan ibadat kita. Kalau dia mari tiba-tiba pun kita selamat insya-Allah. Perkara yang Tuhan sembunyi jangan duk korek lah, kan? Dalam suratul A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Yas'alunak, bila kiamat? Qul, Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentang kiamat, Tuhan aku yang tahu. Rasul duduk cakap banyak. Yang ketujuh dia panggil Yaumun Azim. Hari yang begitu besar. Kenapa tak besar? Liyaumin Azim. Dalam surah Al-Mutaffifin yang kita tafsir itu, Liyaumin Azim. Iaitulah hari kiamat. Sebab apa hari besar? Sebab perhimpunan besar itu, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Sifat yang ke-8, tudna syamsu minal ibad. Hari yang matahari dekat dengan hamba-hamba. Semua benda akan bertukar pada hari kiamat. Dalam surah yang kita baca, surah At-Takwir, kan? Dalam surah-surah yang awal, juduk 30 dalam tafsir, kita dah baca, matahari akan rusak. Tak ada cahaya. Tiba-tiba kenapa pula jadi cahaya pula ni? Jangan pelik para jemaah sekalian. Semua benda akan bertukar pada hari kiamat dan berbeza keadaan mereka. Nabi sebut, pada hari kiamat matahari hampir dengan kepala. Hampirlah, kita percaya je. Yang kata, baru ni kata nak masuk kiamat matahari dah runtuh. Ni jadi pula ni. Itu kuasa Allah Ta'ala. Manusia dah mati semua, lepas tu hidup balik. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, Iza kana yaumul qiyamah. Apabila mari pada hari kiamat, udniyatis syamsu minal ibadi hatta takun qaida mil au isnain. Allahu Akbar. Apabila berlakunya kiamat, didekatkan matahari itu dengan manusia, sehingga jarak dia dengan kepala orang itu qadru mil. Kata di Sulaim, rawi hadis dia kata, aku tak tahu, mil, adakah dia milaini mengikut mil batu. Jarak yang kita berjalan ni sebatu kilometer lebih tu, ataupun mil di sini ala tuqtahal bihil ain. Ni orang panggil batang celok tu. Yang kita cocok dalam bekas dia, celok mata. Besar ni ya. Adakah matahari jarak ni atas kepala mu ataupun satu batu? Yang pentingnya dekat. Allahu Akbar. Maka matahari telah perah segala tenaga manusia sehinggalah keluar peluh pada hari itu mengikut kadar amalan. Ada orang duduk dalam peluh dia sekadar buku lali. Ada sampai ke lutut. Ada sampai ke tengkok. Ada orang yang tenggelam dalam peluh. Waliyazubillah. Masya Allah. Tabarakallah. Nabi kita tunjuk muka peluh sampai sini. La hawla wa la quwata illa billah. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sifat yang ke-9, yauma la yatakallamu ahadun illa biiznillah. Hari tak ada siapa boleh cakap pada hari itu kecuali dengan izin Allah. Semua orang tak bercakap, manusianya tak bercakap, jinnya tak bercakap, orang baik tak bercakap. Semuanya diam belaka kerana takut.
mengagungkan Allah Azza wa Jalla, para anbiya hanya keluar mulut dia, Ya Rabbi salim salim, Ya Rabbi salim salim, Ya Allah selamatkanlah kami, Ya Allah selamatkanlah umatku. Gitu ya. Cakap tidak. Tak ada siapa bercakap itu kecuali orang yang diizin oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Allah kata pada hari yang datang manusia tak bercakap pada hari itu kecuali dengan izin Allah Taala. Ada orang yang syaqi, ada orang yang celaka dan ada orang yang bahagia. Masya-Allah, tabarakallah. Dan firman Allah Taala, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Khasyiatul aswat, semua diam, tak ada suara kecuali bunyi sosik-sosiknya. Ada yang bisik tanya-tanya khabar dekat-dekat. Gitu je, tak ada suara gitu. Surah Taha ayat 18. Sifat yang ke-9, yang ke-10, Yaum al-mulku lillah. Allahu akbar. Pada hari segala milik ni adalah bagi Allah Taala wahdah. Sebagaimana raja-raja, pemerintah-pemerintah atas dunia dulu senyap belaka di akhirat esok. Allah Taala sebut dalam Quran surah Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Bagi siapa milik hari ini? Jawabnya lillahil wahidil qahar, bagi Allah Taala yang esa, yang gagah perkasa. Dalam surah Al-Furqan ayat 26, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Semuanya milik Allah Taala. Allahu akbar. Sifat yang ke-11, hari nadam. Penyesalan bagi segala orang yang mu'ridin, orang yang lari daripada jalan Allah Taala, orang kafir, semuanya hari menyesal. Pada hari itu nak buat apa lagi? Itu dia panggil surah Al-Furqan ayat 27-29. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Ila akhiril ayat. Mana hari menyesal yang tidak ada gunanya. Baiklah para jemaah sekalian. Di itu dia panggil 11 sifat hari kiamat. Sekarang ni kita berpindah pula kepada asma'ul yaumil akhir. Nama-nama hari akhirat. Berapa nama ada? Para jemaah tanda. Saya akan baca nama tak hurai dah. Nama dia saya akan sebut dengan nombor ayat. Nama dengan nombor ayat. Sebab apa? Mudah-mudahan para pelajar boleh tanda dan boleh tadabbur ayat-ayat di saat kita sedang duduk tak tahu apa akan jadi dan bilakah selesai masalah kita, masalah yang kita sedang menunggu ni. Kita ni kena PKP 2 kali dah. Hari ni kira 14 hari bulan 4 ni hari terakhir. PKP kedua. Bermula pula episod PKP yang ketiga. Sampai awal Ramadan. Macam-macam bunyi dah. Macam-macam bunyi dah. Ada hak penak dah, ada hak nak keluar, ada hak duduk luar negara, pelajar-pelajar pun pakak nak minta izin nak balik. Tulis surat Perdana Menteri lah macam-macam. Ada orang tulis, dia kata sekarang ni kita terkurung dalam rumah kita di hadapan isteri dan anak-anak depan keluarga. Ada makanannya, ada apa. Alhamdulillah, anda tengok pihak kerajaan, pihak NGO, pihak pendakwa, pihak ala-ala baik, semuanya buat iklan belakang. Siapa tidak ada makan, selalu hubungi kami. Alhamdulillah. Bukan salah mereka. Kalau tak ada lagi orang tak cukup makanan itu, bukan salah dah. Salah kita tak cari. Tak usaha pakai duduk tunggu kompayakum gitu. Ingat, waktu kita berdiri di esok, masuk dalam kubur, terkurung seorang diri. Ingat, waktu kita bangkit di akhirat esok, hari yang berdiam segala manusia, kita dengan amalan kita saja. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua min babil muhasabah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita berpindah kepada nama-nama hari akhirat. Di antara nama yang banyak nama, iaitulah hari kiamat. Banyak. Kata di para ulama, ahli lughah kata, anna syai'al azim, benda yang besar, banyak nama dia. Banyak nama dia. Contohnya, seperti ni. Hari kiamat. Dalam kitab ni saja, telah menyenaraikan ada 15 nama, berdasarkan pada Quran. Makkah Al-Mukarramah, berapa nama ada? Banyak nama-nama ada.
Madinah Munawarah. Oleh kerana tempat yang mulia, banyak juga nama-nama dia. Tuan-tuan nak baca nama Mekah Madinah, tengok dalam buku yang saya tulis. Kan? Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, dan juga Madinah Munawarah, kelebihan dan sejarah. Baiklah, ada apa benda-benda yang orang panggil hina, tak payah nama banyak lah. Dan pasal itulah kita ni, kalau kita saya sangat anak ni, buh nama pelik-pelik. Siapa nama, dua kak kenal lah, kena pakar. Sebab panjang sangat anak. Padahal nama budak seorang, akhirnya panggil ekor nama. Yang pertama, di antara nama yang pertama, nama dia Yaum Al-Qiyamah. Nama dia Hari Kiamat. Sebab apa nama Hari Kiamat? Hari Kiamat, hari yang berdiri manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu makna kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu dia panggil Hari Kiamat. Yang kedua, Al-Yaumul Akhir, hari akhirat. Sebab apa hari akhirat? Sebab sekarang ni kita duduk di dunia. Dunia awal. Lah ni. Hari akhirat yang akan datang. Mana hari yang akhir. Lepas pada dia, tak ada akhir dah. Syurga dengan kau duduk situ. Nama dia. Yang ketiga, Yaumuddin. Nama dia hari pembalasan. Yaumul Jaza'i wal Hisab. Hari pembalasan dan hari hitungan. Itu nama dia. Dalam Al-Quran, Tuhan kata apa? Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Karena itulah Allah Ta'ala sebut tujuan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalang manusia daripada melakukan fahsya, benda-benda keji dan benda mungkar. Sebab bila kita baca ayat Quran, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bila sampai di maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, beranikah kita nak buat benda-benda mungkar maksiat? Beranikah kita nak buat jahat kalau kita salat dengan kita baca ayat Quran, dengan kita menghayati Al-Fatihah? Jawabnya tak berani. Tapi oleh kerana kita baca Al-Fatihah macam orang bomo je, tak tahu makna apa, tak rasa apa, sudah semaya hilang selipar orang, boleh curi pula. Wal-iyazbillah. Baik. Yang keempat, Yaumul Jam'i, hari perhimpunan manusia. Dalam surah At-Taghabun, Allah kata, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Allah Ta'ala kumpul kamu pada hari perkumpulan. Yang kelima, nama dia Yaumul Fath. Dalam surah As-Sajdah, Qul yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru iman. Yaumul Fath, mana hari pembukaan. Buka apa? Tukshafu fil a'mal, didedahkan segala amalan manusia. Dibuka segala rahsia-rahsia yang tersembunyi. Yaumatu belas sarair, rahsia semuanya, tak ada rahsia dah pada hari kiamat, semuanya jadi keluar belaka. Yang keenam, Al-Waqi'ah. Nama dia, Al-Waqi'ah, iaitulah hari kiamat. Mana dalam Quran kata, Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya kiamat. Yang ketujuh, Yaumul Fasli, hari pemisah di antara manusia. Manusia baik, beriman, ni. Manusia jahat, kok ni. Tak jalan sekali dah. Tak usah kata, member rapat saya. No member. Lah ni kalau kita balas setara mana pun. Tapi kalau jumpa kedai kopi, duk minum sekali, boleh lagi. Tak? Sambil-sambil sindir menyindir, tapi boleh lagi minum teh sekali. Boleh kata, budak-budak kata, boleh lagi makan teh sekali, ngopi sekali. Tapi hari kiamat kata, la yaumul fasli. Tak boleh nak makan. Masing-masing. Yang ke-8 nama dia As-Sakhah. Hari tempikan suara. Sayhatu yaumal qiyamah. Sebab apa? Pada hari itu orang dengar. Fa'iza ja'atis sakhah. Bila mari hari tempikan. Itu dalam surah Abasa ayat 33. Nama yang ke-9 At-Tammatul Kubra. Tammatul Kubra maknanya huru-hara yang besar. Sebab apa? Hari itu hari yang cukup menakutkan. Tengok matahari gelap-gelemak, bintang-bintang bertaburan, bukit terbang macam bulu di udara. Macam nak kata apa? Tak usah kata apa kita ni.
Sekali mari angin kuat ya, terbang siapa-siapa. Takut dah kita. Ni bukit terbang. Kau bayangkan macam mana keadaan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-10 nama dia Al-Qari'ah. Mana Qari'ah? Dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu mal Qari'ah, iaitu hari yang menggemparkan manusia. Hari belaka tu. Yang ke-11 nama dia Al-Haqqah. Hari yang tetap berlaku. Li'annahu yatahaqqaqu fihi al-wa'd wal-wa'id. Tetap berlaku, terlaksanalah janji-janji Allah Ta'ala nak beri nikmat dan janji azab bagi orang yang celaka. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Yang ke-12 nama dia As-Sa'ah. Sa'ah tu masa yang dijanjikan. Bila Allah indahu ilmus sa'ah. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala tahu tempoh saat ketika berlaku tu. Hari kiamat. Dia mari secara baghtah, secara terkejut. Tak tahu siapa tak tahu. Tak boleh nak tak taukid, tak boleh. Macam kita hari ni, bila kerja istihar PKP pada 18 hari bulan, Allahu Akbar, orang kata stesen bah jam. Stesen kereta api jam. Tengah jalan jam. Nasib baik ikut jam, balik. Hak tak balik, sampai hari ni tak boleh balik. Kita kata sabarlah. Kan? Hak duduk asrama mengamuk nak balik. Kajian kata sabar. Luar negara nak balik, sabar. Jadi apa? Gitu je lah kita. Nak kata apa? Hak balik dah, baliklah. Pergi. Kalau takut, pergi korek hidung. Tengok macam mana dia punya, kan? Yang ke-13, Al-Akhirah. Hari akhir. Sebab apa akhir? Abidah. Dunia bermula al-bidayah. Kemudian mari pula alam barzah. Hari yang terakhir, mana hari episod yang ketiga berlaku. Nama yang ke-14, nama dia Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun, hari manusia rugi. Dalam surah At-Taghabun dia kata, "Dzalika yaumut taghabun." Bila rugi. Orang yang dalam syurga pun rasa rugi juga. Allah silapnya dulu. Ustaz Ajadah tu suruh semaya sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Yang diberi nama solat sunat projek mega mampu milik. Tak mega juga bagi kita. Nah, Allah. Sambil-sambil duduk PKP ni pun, berapa orang yang boleh istiqamah dengan 12 rakaat solat sunat qabliyah ba'diyah? Tuan-tuan jawab sendiri. Nak ke tak nak? Kalau orang orang yang kafir, habis kita lah kita. Kan? Sangat-sangat rugi. Kita hak baik ni pun akan terasa rugi juga. Sebab apa? Sebab apa rugi? Sebab kita tidak betul-betul beribadat. Tidak mengambil kesempatan atas dunia mengisi masa yang Allah Taala anugerahkan ini untuk bekalan ke akhirat. Taghabun, rugi kita. Yang ke-15 nama dia Yaumul Hasrah. Hari yang sangat rugi. Rugi belakalah. Masya Allah, tabarakallah. Apa dia rugi? Rugi dah lah. Allah Ta'ala bagi peluang atas dunia dulu kita tak ibadat. Allah Ta'ala bagi kaya kita atas dunia dulu kita tak sedekah. Allah Ta'ala bagi kita sihat walafiat dulu tak pergi ke Mekah. Sihat, duit banyak, tak pernah daftar nak pergi Mekah, pergi haji. Tunggu tua-tua. Kabar-kabar mati, nak kata apa? Itulah di antara 15 nama yang disenaraikan dalam kitab kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, mawaqif yaumal qiyamah, beberapa perhentian pada hari kiamat. Beberapa perhentian pada hari kiamat. Kita nak berhenti. Macam mana kita nak berhenti di hari kiamat esok? Macam mana keadaan? Hari kiamat ni hari yang panjang tempoh dia. Kan? Hari yang panjang tempoh dia, manusia akan berhenti dalam beberapa tempat. Mengikut perbezaan keadaan orang. Ada orang berhenti banyak tempat. Ada orang tak banyak. Ada orang berhenti la yus'alu. Dia tak tanya amalan dia. Bahkan dia sebut ya. Yauma idzin la yus'alu an zambihi insun wala jun. Pada hari itu Tuhan tak tanya dosa dia. Dia tanya begitu ya. Lalu orang panggil malaikat bagi isyarat. Kan kita lalu depan polis. Cek jalan. Ada orang berhenti, yus'aluna an a'malihim, akan ditanya tentang amalan dia, masya-Allah tabaraka.
Tapi bukan nak tanya pun, lebih kepada takrir. Baik, baik. Macam kita akan tanya, ada baik, sihat, ya, gitu lah. Lepas. Ada orang yang ditanya, yus'alul khalaq, ditanya, ya'tarifun. Ditanya semua, maka mereka terpaksalah kena mengaku pada saat itu. Artinya para jemaah sekalian, pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Taala firman dalam Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasir." Orang beriman akan ditanya hisaban yasir. Ni kenapa ni soalan-soalan banyak ni? Nabi kata apa? Man nuqish uzib. Siapa dia dipersoalkan soalan, itu pun sudah dikira azab. Gementar dah kita. Malaikat tanya tu takut dah. Ada malaikat tak tanya, lepas. Lalu saja. Dan ada juga sebahagian satu tempat mauqif, orang kafir ditanya, tapi mereka masih lagi berbohong pada hari kiamat. Nak berlawak lagi. Mereka mengingkari perbuatan di atas dunia, dia tak mengaku. Ada juga. Allahu Akbar. Thumma lam takum fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyriki. Kami tak syirik. Oh, ada lagi. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Orang tengok nak bohong lagi pada hari ini. Sebab tu lepas pada dia bohong, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, sil, mulut tak boleh cakap dah. Cakap nak bohong lagi, kan? Yang kelima, ada orang yang tu'mal amba alal mukazzibin al-halikin. Tak tahu cerita apa-apa ni, pakai bila dia tanya, dia tak boleh nak jawab dan mereka terus kena azab. Begitulah keadaan mawaqif pada hari kiamat. Perbincangan kita yang terakhir pada para jemaah sekalian, bilakah berlakunya kiamat? Jadi hari ni orang buat ramalan tu kita dah bagi nasihat dah, jangan duk percaya ramalan-ramalan ni. Nah, orang putih buat buku pun percaya. Saya tak percaya ustaz, cuma saya tanya ustaz je. Sedap juga anak jemaah murid kita ni. Dia tanya saya bukan percaya, tapi saya nak tanya ustaz. Kalau kau tak percaya, buat apa tanya ustaz? Buat ngabih masa, baik tanya soalan lain. Dah, banyak juga faedah kita boleh dapat. Ni dia tanya benda tahu, tak betul, pergi tanya. Buat apa? Ini silap teknikal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Luqman, Innallaha indahu ilmus sa'ah, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala di sini dia saja bila berlaku kiamat. Bila di waktu hujan. Berapa orang dalam rahim perempuan? Allah Ta'ala itu ilmu Allah dalam surah Luqman ayat 34. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat apa. Maka ketika Jibril AS mari jumpa Nabi SAW, dia tanya mata sa'ah, bila kiamat? Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu, dia diam. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi kata, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci benda ghaib itu 5 perkara. Kemudian dia baca ayat ini. Innallaha indahu ilmus sa'ati ila akhiril ayah. Dalam surah Luqman yang kita baca tadi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. 1. Allah Ta'ala yang tahu bila kiamat. Wa yunazzilul ghais. Bila nak turun hujan. 2. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala yang tahu dalam rahim orang perempuan tu. Laki-laki ke perempuan. Kembar ke tak kembar. Kan? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Mu tak tahu mu nak buat apa esok. 4. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mu tak tahu di bumi mana kamu akan mati. Innallaha alimun khabir. Allah Taala yang Maha mengetahui. Baik. Itu soalannya kalau tanya bila kiamat, jawabnya tak tahu. Adakah apa yang kita dapat faedah daripada kita nak tahu kiamat ni bila? Jawab dia 2 tepat lah. Kan? Yang pertama sekali kita tahu bila berlakunya kematian, maka itu tandanya orang itu sudah kiamat. Kiamat bagi diri dia. Maka kita kena sentiasa buat persiapan lah. Seorang sahabat mari jumpa Nabi, kata Anas radhiyallahu anhu, aqbala rajulun min ahlil badiyah. Orang kampung ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya tentang kiamat. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat?" Bolehnya tanya. Nabi tak marah. Nabi kata apa? Wailak ma ma'adatta laha. Apa persiapan awak?
Itu. Maknanya faedah kita tahu kiamat ni supaya kita buat persiapan. Jangan tahu persiapan. Ni hari ni kat suka benar ni. 15 Ramadan ni hari Jumaat. Kiamat. La haula wala quwata illa. Ustaz-ustaz pun tak mudah juga. Berkatak meja juga nak cerita benda tu berlaku. Berapa kali kiamat dah? Berapa kali 15 Ramadan hari Jumaat dah sudah berlalu. Tak kiamat-kiamat juga. Yang penting bagi kita, kiamat tu akan berlaku. Kematian akan berlaku. Apa persiapan kita? Ini yang patutnya kita besar-besarkan. Kita war-warkan untuk diri kita. Timbul lagi soalan fi ayyi yaumin, bilakah berlaku, hari apa berlaku kiamat? Ini kita boleh jawab. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang tu, Nabi kata apa? Wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari kiamat berlakunya kiamat. Dan tidak ada mana-mana hayawan atas dunia ini pada pagi Jumaat tu dia duduk tunggu dulu. Dia tak nyatuk makan, dia senyap tunggu sampai naik cerah matahari, barulah dia makan. Illa al-jin wal-ins. Kecuali manusia dengan jin tak ira korang. Tak ada subuh lagi, tak ada cerah lagi, tak ada semaya subuh, makan dah. Ini kita kata ini makhluk berhi. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya kita sudah tahu tarikh tak tahu, hari tahu, hari Jumaat. Satu lagi maklumat yang terakhir dalam perbincangan kita ni, tulu zalikal yaum, lama masa hari kiamat tu bila? Miqdaruhu 50 alf sanatin, tempoh dia 50,000 tahun sehingga diselesaikan semua perbicaraan dan perarakan di hari kiamat. Allahu akbar. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi zahabin wala fiddatin." Tidak ada mana-mana orang yang mengumpulkan emas dengan perak, kemudian dia tak bayar zakat dia, maka pada hari kiamat nanti Allah Taala jadikan emas dengan perak tu macam striker. Dia nak striker atas kepala dia tu. Dia kata apa ni? Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad. 50,000 tahun selesailah perbicaraan, maka orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, wal iyazu billah. Itu perbicaraan. Hadis ini dalam Muslim. Wa ma'aturu zalikal yaum, lama tempoh masa 50,000 tahun itu, illa anhu yasirun 'alal mu'mini, bagi orang mukmin sikit je masa. Seperti kami kedari ma bainaz zuhri wal asri, di antara zuhur dengan asar berapa jam? Zuhur 1 suku, asar 4 suku, kita kata 4:20. 1, 2, 3 jam. Bagi orang mukmin hanya tempoh di antara zuhur dengan asar, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamah 'alal mu'minina kaqadri ma bainaz zuhri wal asri. Itulah bagi tempoh orang mukminnya, tempoh dia sangat pendek, sekejap je masa. Sekejap je masa. Alhamdulillah, bagaimana kata di penutup, tidak ada faedah kita tanya bila kiamat, tetapi yang berfaedahnya maza a'datta laha. Faedahnya kalau kita tanya bila kiamat, tak ada faedah. Ada faedahnya, apakah persiapan yang telah kita buat? Maka muslimin dan muslimat sekalian, tamatlah perbincangan kita. Sifat hari kiamat ada berapa? 11 kan? Kemudian asma'u yaumil qiyamah ada 15. Kemudian kita bincang tentang panjangnya hari kiamat itu 50 alf sanah, 50,000 tahun. Dan hari kiamat tidak tahu tarikh, cuma kita tahu dia akan berlaku pada hari Jumaat. Faedah tanya, tak ada faedah. Kecuali faedahnya, ma'a'dattalha, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi kiamat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.